aku boleh semayang sebab aku ni tahu semayang. Aku boleh baca Quran sebab aku tahu baca Quran. Aku boleh bersedekah sebab aku ada duit untuk bersedekah. Aku boleh pergi masjid sebabkan rumah aku dekat dengan masjid dan aku selalu pergi masjid. Aku boleh buat baik sebab aku tahu untuk berbuat baik. Walhal kita lupa, jika Allah tidak membenarkan perkara itu berlaku, nescaya kita tidak akan boleh berbuat walaupun satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik, ketentuan yang baik. Kita masih lagi dapat berbuat kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kita mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kita berada di dalam majlis ilmu adalah untuk kita menagih keredaan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah redha kita semasa hidup kita, semasa mati kita, dan semasa kita berada di akhirat kelak. Dan ini je tujuan kita, supaya kita ini berada dalam kelompok yang disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah. Jadi sekalian jamaah yang dihormati sekalian, jadi pada malam ni saya sebenarnya bukan nak mengajar kitab Adab Sulukil Murid ini, tapi saya nak muzakarah aja dengan tuan-tuan. Sebab saya bukan orang alim. Jadi kita sama-sama muzakarah satu kitab yang menunjukkan kita kepada jalan untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak pengetahuan. Kita tahu hukum itu dan hukum ini, dan kita tahu tentang ilmunya. Tetapi kenapa kita tidak boleh kembali kepada diri yang lebih baik, iaitu diri yang bersih sewaktu kita datang. Sebenarnya sewaktu kita balik menemui Allah, Allah tak tanya kita alim ke tidak. Allah tak tanya kita kaya ke tidak. Allah tak tanya kita pangkat besar ke tidak. Yang ditanya di dalam alam barzakh kelak tentang ketauhidan, tentang Sayyiduna Muhammad, tentang ikutan kita. Apakah kita istiqamah tentang mengikut akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang kita ambil, kita pelajari semasa hidup ini untuk persiapan kita di dalam kita menemui masa kita balik menemui Allah. Sebab zaman ini bukan zaman yang selamat, zaman yang huru-hara, zaman yang penuh dengan kerosakan. Kerosakan yang paling ketara adalah kerosakan iman. Dan orang sudah mula tidak mempercayai Allah. Apabila sudah mula ragu dengan Allah, maka ketika itu
mula ragu dengan agama itu sendiri. Bila ragu dengan agama itu sendiri, maka ragu dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, awal pada ayat Al-Quran, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jika kita mula lagu dengan Al-Quran, kita tidak boleh menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu, orang yang selamat di akhirat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia dunia akhirat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya, tidak ada jalan lain. Sebab itu tuan-tuan, disebabkan saya terlalu kerap datang ke masjid ini, itu saya bawakan kitab ini sebagai satu rujukan kepada diri saya khususnya, bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk diri saya dan keluarga saya yang sering hadir di masjid ini. Jadi mudah-mudahan dengan saya mengulang kaji akan kitab ini, mudah-mudahan Allah menjadikan saya lebih baik, menjadikan saya orang baik. Isteri dan anak-anak saya yang mendengarnya, mereka boleh menjadi insan yang baik. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik. Saya dapat mati dalam keadaan yang baik. Apabila kita sentiasa mengingati diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Sebab Nabi sebut, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal itu man dana nafsahu. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Diingatkan diri dia. Diingatkan diri dia. Dan dia selalu mengetuk pintu hatinya agar dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, kita mulakan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid ini pada muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat, satu kalimat yang sering kita lihat di dalam kitab-kitab Al-Quran juga dimulakan dengan kalimat ini, iaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada hadis mengatakan tiap-tiap perbuatan yang tidak dimulai dengan kalimat ini, dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka terpotong keberkatannya. Dalam riwayat yang lain, fahuwa abtar. Jadi keberkatan itu jadi sedikit. Apa yang Allah ajar kepada kita dan apa yang musannif ajar pada kita. Setiap-tiap kitab dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah ajar kita, musannif kitab ni ajar kita, kalau engkau nak buat apa-apa, kau jangan lupa Allah. Ini musannif ajar kita. Kita bukan mengenal ilmu bismillah saja. Kita bukan tahu makna bismillah saja. Lalu bila ditanya apa makna bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi apa yang Allah ajar kita dengan Bismillahirrahmanirrahim ini? Apa yang Nabi ajar kita? Iaitu tiap-tiap perkara yang kita nak buat, jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Jangan tinggalkan Allah. Kalau nak buat sesuatu, bertanya kepada Allah. Baik ke, buruk ke, iya ke, tidak ke. Sebab itu Nabi ajar kita, kalau nak buat suatu keputusan, sembahyang sunat istikharah, bertanya kepada Allah. Kalau nak buat suatu amalan, jangan lupa Allah Ta'ala. Sebab itu, bila kita sentiasa ingat kepada Allah, lalu Allah janji kepada kita, hidup kita jadi tenang.
Kerana Allah sebut dalam Quran begitu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sentiasa ingat Allah, hati dia tenang. Kalimat ini agak terlalu mudah untuk kita ingat dan kita faham. Tetapi untuk kita amalkan, tiap-tiap amalan itu sentiasa mengingati Allah. Berjalan ingat Allah, keluar masjid ingat Allah, masuk masjid ingat Allah, dan apa yang diajar kepada kita supaya tiap-tiap perkara ini ingat Allah, maka terselit suatu perkara yang kadang-kala kita terlepas pandang. Bila kita ini disuruh tiap-tiap perbuatan, hendaklah jangan kamu lupa Allah, maka terselit di dalamnya keikhlasan. Bila kita buat satu benda, jangan kamu lupa Tuhan. Maknanya, jangan kamu buat kerana lain daripada Allah. Kena ingat, kerana apa? Kerana tiap-tiap perkara yang kita buat adalah kehendak daripada Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak kita jadi orang baik, Allah hendak kita berbuat kebaikan, maka diberi kebaikan. Tapi kalau Allah mahukan kita kehinaan, tidak ada siapa pun yang boleh memuliakan kita. Ini tuan-tuan yang harus kita pegang, yang mesti kita pegang dalam hidup. Bahawa apa-apa yang aku ingin kerjakan, maka aku kena mendahului Allah Subhanahu wa taala. Aku mengaji untuk apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku makan untuk apa? Untuk Allah. Ya, kerana Allah. Aku bekerja kerana Allah. Aku buat semua perkara kerana Allah. Aku beramal kerana Allah. Aku sujud kerana Allah. Aku bangun malam kerana Allah. Aku baca Al-Quran kerana Allah. Kerana apa? Kerana menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita ini sentiasa ingat perkara ni, lalu Allah akan pelihara kita dari perkara yang tidak baik. Kalau kita ada ilmu, maka kita tidak akan berbalah dengan orang lain. Kita akan berbalah dengan diri kita sendiri. Kalau kita ada ilmu, kita tidak akan mencari kesalahan orang lain. Kita akan mencari kesalahan diri kita sendiri. Kalau kita ada ilmu, kita tidak akan muhasabah orang lain. Kita akan muhasabah diri kita sendiri. Sebab itu, saat kita sentiasa mengingati Allah, maka Allah selamatkan kita dari perkara yang sepatutnya tidak ada dalam diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan mahfuz itu sendiri, dipelihara oleh Allah. Bukannya semakin kita ini berada dalam kebaikan, semakin kita terlepas pandang kejahatan yang berada dalam diri kita. Sebab itu bila kita mulakan segala pekerjaan, perbuatan dalam mengingati Allah, maka kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini beramal saleh, dapat beramal, lalu Allah jaga diri kita dari sifat kesombongan amal. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi disebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Lalu kita terlepas daripada kesyirikan, syirik khafi ini sendiri. Kita tak riak, dipelihara dari sombong, dipelihara dari sum'ah, dipelihara dari rasa baik daripada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita kena pentingnya dalam kita memahami akan konteks Bismillahirrahmanirrahim pada setiap amalan kita.
Kita mengaji, tuan-tuan, kalimat ini setiap kitab adanya Bismillahirrahmanirrahim kerana liiktida'il Quran, mengikut Al-Quran dan mengikut akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kita belajar dulu. Ya, saya belajar dulu, guru saya beritahu begitu. Ya. Sebab itu, saat perkara ini apabila kita melihat, kita bawa daripada sudut perjalanan diri kita kepada Allah, maka kita dengan kalimat Bismillah inilah, maka kita boleh dapat menuju kepada Allah, kita boleh jadi orang saleh, kita boleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham kita sungguh, bukan sekadar pengetahuan, tetapi kita bawa pengetahuan itu kepada jalan kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya musannif dia teruskan dengan perkataan selepas daripada bismillah itu dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Hebat musannif kitab ini, tuan-tuan. Baik. Kalimat hauqalah ini menyatakan kepada kita tentang tawadhu'nya musannif ini. Kalimat hauqalah ini menyatakan kepada kita tingginya tempat kehambaan musannif ini. Mana tinggi Ustaz? Mana tawadhu' Ustaz? Seorang yang boleh mengarang suatu kitab, yang banyak mengarang kitab-kitab yang lain, tetap ia menyatakan dahulu, Ya Allah, aku tak ada daya dan upaya jika engkau tak tolong aku. Dan inilah dipanggil adab seorang hamba Allah kepada Allah. Selalu kita ingat, aku boleh semayang sebab aku ni tahu semayang. Aku boleh baca Quran sebab aku tahu baca Quran. Aku boleh bersedekah sebab aku ada duit untuk bersedekah. Aku boleh pergi masjid sebabkan rumah aku dekat dengan masjid dan aku selalu pergi masjid. Aku boleh buat baik sebab aku tahu untuk berbuat baik. Walhal kita lupa tentang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika Allah tidak membenarkan perkara itu berlaku, nescaya kita tidak akan boleh berbuat walaupun satu kebaikan. Kalau Allah tak izinkan kita, Allah tak bagi kita. Allah tak benarkan, kita tak akan dapat, tuan-tuan. Walaupun kita sihat, kita tak boleh sujud kepada Allah. Walaupun kita pandai baca Quran, kita tak akan boleh membaca Al-Quran. Walaupun rumah kita dekat kepada masjid, maka kita tidak boleh masuk ke dalam rumah Allah kerana tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita faham tentang hauqalah ini, kita berpegang sungguh-sungguh tentang hauqalah ini, seorang hamba yang ada adab kepada Allah, dia tetap akan melihat akan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia nampak benda ni. Sebab itu
Kalau kita nampak perkara ini, tuan-tuan, kita nampak sifat asli kita. Dan orang yang nampak sifat hauqalah ini, tuan-tuan, dia selamat daripada syirik khafi fil khafi. Dia selamat. Sebab syirik ini ada 3. 1, syirik jali. 2, syirik khafi. 3, syirik khafi fil khafi. Jika kita faham, kita amal, kita pegang sungguh-sungguh dengan kalimat hauqalah ini, tak ada daya dan upaya, ya Allah. Masa itu kita kembali kepada sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan? Pertama, kata Ibn Atta'illah, kita rasa miskin. Orang miskin ni sifat dia apa, tuan-tuan? Dia berkehendak kepada bantuan. Ni orang miskin. Orang miskin ini dia sentiasa mengharap pertolongan. Ni miskin. Kalau kita kaya, kita tak rasa nakkan orang tolong kita sebab kita rasa kita kaya. Kalau kita kaya, kita tak mengharapkan pertolongan sebab kita rasa kita tak perlukan pertolongan. Sebab itu, rasa sifat kaya dalam hati ini memusnahkan kedudukan seorang hamba Allah. Kita belajar sifat 20. Yang bersifat maha kaya Allah. Kalau kita belajar sana, kita tak akan rasa kita kaya. Kita belajar sifat 20, Allah bersifat dengan iftiqar. Segala makhluk ini berhajat kepada Allah. Lalu Syekh Ibn Atta'illah ajar kita, sifat hamba itu kena mengekalkan sifat rasa miskin dalam jiwanya. Sentiasa dia mengharap akan pertolongan kepada Zat yang Maha Kaya. Sentiasa ia berharap kepada Zat yang Maha Kaya. Inilah hamba Allah. Bila dia nampak perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, apa kesannya, tuan-tuan? Dia jadi rendah diri. Tawaduk dia dengan Allah. Dan tawaduk ini perintah Allah. Sesungguhnya orang yang beriman itu, dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang rendah diri. Sebab dia sedar yang dia tu hamba Allah. Kadang-kadang kita nak jadi tuan, tuan-tuan. Kita nak jadi tuan. Ya, sebab kita rasa kita kaya. Kedua, apa kata Syekh Ibn Atta'illah, iaitu kita sentiasa rasa jahil, rasa bodoh. Orang bodoh ni, tuan-tuan, bila selalu rasa bodoh, dia akan rasa rendah diri. Dan dia selalu minta ditunjuk. Inilah kita sebenarnya, kalau kita kembali kepada diri yang asal. Sebab itu Allah ajar kita dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan Kau yang lurus. Boleh tak, ya Allah, Kau tunjukkan aku. Aku tak tahu, ya Allah. Aku tak pandai, ya Allah. Kita minta setiap kali kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ni sifat bodoh ini kena ada dalam hati kita. Itu saya pesan dengan pelajar saya, tuan-tuan. Pelajar madrasah saya pesan. Ya.
Bila kita mengaji, kita hafal Quran, kita mengaji, maka jangan lupa mengharap akan pertolongan Allah. Jangan rasa kita cerdik. Walaupun disebut oleh ulama dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ya, syarat menuntut ilmu di antaranya zakiyun, cerdik, ada akal. Tapi jangan kita berpegang pada cerdik. Jangan pegang pada akal. Kerana belajar itu hak hamba. Yang memberi faham, yang menempatkan kita pada tempat tahu itu Allah. Tak semua orang yang duduk di dalam sekolah tahfizul Quran, semua hafal Quran. 100 orang tuan-tuan, tak semua jadi 100 orang. Yang boleh sampai 30 juzuk ini daripada 100, kadang-kala 10. Dan 10 itu ditapis lagi oleh Allah. Yang dah hafal Al-Quran 30 juzuk, yang telah ada syahadah, yang menjadi hafizul Quran wa yahmiluha, daripada 10 itu ditapis lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang tuan-tuan. Yang nak dapat duduk pada tempat orang yang menghafal Al-Quran itu, mereka boleh mensyafaat akan ahli keluarganya untuk masuk syurga Allah bisyafaatil Quran ini. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itu dia ajar kepada kita, Ibn Atha'illah ajar pada kita, sifat rasa bodoh ini kena kekalkan supaya kita tak sombong, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang ramai orang sombong tuan-tuan. Sombong dah. Ya. Ada harta sombong, ada pangkat sombong, ada ilmu sombong. Ya. Bila ada ilmu, mula cari salah orang aja. Ya. Tak pernah dengar pula saya salah. Yang dengarnya orang ni salah, orang ni salah, orang tu salah. Sampai bila kita nak cari salah orang? Bila ada pangkat, sombong dengan pangkatnya. Ya. Bila ada harta, sombong dengan hartanya. Dan kita lupa, suatu hari wa asal balik asil. Kita akan kembali kepada asalnya saat orang usung jasad kita ke dalam liang lahat dengan diberikan pakaian yang paling murah di dalam dunia ni. Masa kita dah meninggal, mana pangkat kita? Masa kita dah meninggal, mana ilmu kita? Masa kita dah meninggal, mana harta kita? Tak ada dah tuan-tuan. Kita akan bawa dengan hati yang bersih. Kita akan datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Tapi kita tak nak nampak benda ni. Ya, tak nak nampak. Guru saya tu dia pesan. Masa saya belajar dululah. Dia kata, dia kata, tak payahlah belajar kitab besar-besar, dia kata. Mu belajar kitab kecil-kecil je. Guru saya orang petani tuan-tuan, tapi dia duduk di Mekah ni 50 tahun. Dan wafatnya di Mekah juga. Dikebumikan di Ma'ala. Ya. Pesan dengan saya. Dia kata kita hak besar-besar ni untuk merujuk ya, dia kata. Ya. Saya ingat lagi perkataan guru saya ni, Babasin Suraj, Husin bin Suraj. Ya, waktu kami
duduk belajar di Bukit Ajiat dulu. Dia pesan dengan saya perkara itu. Ya. Dia kata mengaji kitab kecil. Pada dah dia kata. Cukup dah dalam kitab kecil itulah. Ya. Maka terhasilnya dia kata. Ya. Semua ilmu di dalam. Kalau engkau nampak dia kata. Tapi kalau engkau tak nampak, dia kata engkau tak akan jumpa. Ya. Kalau engkau tak nampak, engkau tak jumpa dia kata. Tapi kalau engkau tengok dengan mata engkau dan mata hati engkau, engkau jumpa. Ya. Sebab itu Syekh Daud, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab yang paling kecil, kitab Syekh Daud, Minyatul Musalli kan. Syekh Daud tak tinggal ya, akan natijah daripada salat itu sendiri. Takbir jadi apa? Kena bawa apa? Kena ada apa? Boleh dapat apa? Bukan Syekh Daud sekadar menyatakan akan sah dan batal takbiratul ihram. Sujud dan rukuk ini hasilnya apa? Kita semayang ini jadi apa? Bukan sekadar membahaskan bab sujud. Bukan sekadar membahaskan bab tahiyat. Bukan sekadar membahaskan bab rukuk. Maka kita salat ini hasil tak pada kita ini tadarru'nya, takhasyu'nya, hadir tak? Rasa rendah diri pada Allah, rasa khusyuk dengan Allah, rasa hina. 60 tahun saya semayang. Rasa tak hina kita? Ini Syekh Daud bawa, tuan-tuan. Tengok dalam kitab Minyatul Musalli kan ada tan. Dan Imam Al-Ghazali juga jelaskan perkara ini di dalam kitabnya. Bukan sekadar bahaskan bab batal syaratnya takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, sujud, tahiyah, ab'ad, hay'ah dan arkanus salah. Seawalnya Syekh Daud menyatakan tentang salah itu sendiri. Dapat tak kita? Kita salat, dapat tak kita rasa membesarkan Allah? Kita salat, dapat tak rasa tadarru' itu? Kita salat, dapat tak rasa takhasyuk itu? Takhasyuk kita. Saya dah salat dekat 60 tahun, dapat tak? Kalau saya tak dapat, rugilah saya, tuan-tuan. Pada fiqahnya sah. Sah pada fiqahnya. Tapi saya tak dapat daripada salah itu sendiri. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang mukmin itu apa yang berjaya, kata Allah, mereka salat dalam keadaan yang khusyuk. Kita tak dapat, kita dapat salat. Tapi kita tak dapat takhasya. Kita dapat salat. Tapi kita tak dapat tadarru'. Rasa hina diri. Sifat hina diri tak masuk dalam hati kita. Kita asyik besar. Sampai dengan Allah pun rasa besar, tuan-tuan. Saya tanyalah diri saya, tuan-tuan. Tanya diri tuan-tuan. Sekarang ni Kedah banjir, Selangor banjir, Perak banjir. Tuan-tuan buat apa? Saja je saya tanya. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan ada tak angkat tangan? Ya Allah, saudara se-Islam kami dalam keadaan kesusahan. Angkatkan balak ke atas mereka dan peliharalah balak itu ke atas kami juga, ya Allah. Berapa kali kita angkat tangan setiap malam untuk saudara se-Islam kita? Ataupun kita
pentingkan diri kita sendiri. Ini Nabi ajar, tuan-tuan. Nabi ajar dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Nabi ajar. Ini ilmu yang Nabi ajar. Ada yang rumah mereka habis. Gelombang pertama, kedua sampai gelombang keenam. Apa aku buat? Aku ada angkat tangan tak minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah angkat bala ini pada mereka, ya Arhamar Rahim. Dan juga selamatkan kami daripada bala itu. Engkau boleh jadikan perkara yang sama pada tempat kami, ya Allah. Tolong selamatkan mereka. Tolong selesaikan masalah mereka. Dan tolong pelihara kami daripada perkara yang telah berlaku ke atas mereka. Ada tak kita fikirkan tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita hanya fikir tentang diri kita? Ini salat jamaah, tuan-tuan. Kalau nak dapat 27 ni, tuan-tuan, senang. Tapi apa yang kita dapat daripada salat jamaah? Luruskan tumit-tumit, jangan bengkok saf itu. Kita kena ambil supaya kita luruskan hati-hati kita di dalam orang yang beriman kerana perintah daripada Allah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tapi yang kita lihat 27 itu yang kita rebutkan. Hati kita tetap tidak lurus sesama orang mukmin dan orang muslim. Maaf, tuan-tuan. Minta maaf, saya nyatakan perkara ini. Itu disuruh lurus saf, tuan-tuan. Bahu jumpa bahu. Rapat, satu hati. Kerana Allah perintah di dalam Al-Quran. Allah satukan hati-hati umat Islam ini. Sampai kita merasakan kasih itu wujud di antara kita semua. Tapi kita cuma pandang 27 je, tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita nampak orang yang kita tak suka, kita lari soft lain. Maka natijah daripada salat jamaah ini tidak akan kita perolehi seperti mana natijah kita salat, seperti kesan daripada salat, seperti yang diajarkan dan diberitahu oleh ulama-ulama, di antaranya Syekh Daud Al-Fatani. Inilah, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang menggebu di hati para murid. Yang anugerahkan kepada kita keinginan nak buat baik Allah. Saat kita dapat buat baik, saat kita dapat meninggalkan kejahatan, waktu itu jangan lupa kita memandang kepada Allah dan terus memuji akan Allah. Terima kasih ya Allah. Itu, tuan-tuan, kalau lepas mayang Nabi ajar kita kan, Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Lepas semayang, ulang 3 kali. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Terima kasih ya Allah, aku dapat semayang. Dulu aku tak dapat semayang. Terima kasih ya Allah, aku dapat sujud. Dulu aku tak dapat sujud. Terima kasih ya Allah. Tapi benda ni kadang kita tak nampak. Kita dapat semayang sebab Allah bagi. Kita dapat baca Quran, Allah bagi. Kita dapat pergi masjid, Allah bagi. Kita istiqamah pada jalan yang benar ini, Allah bagi. Allah boleh alih kita, tuan-tuan. Sebab ada doa Nabi. Ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Yang pegang hati kita siapa? Allah. Daripada kita buat baik, Allah boleh tukar kepada kejahatan. Sebab yang mentadbir kita Allah. Ini yang ditakuti. Orang mukmin dia takut, tuan-tuan. Orang mukmin ni dia ada perasaan takut dalam hati dia. Bila dia dapat buat baik berterusan, dia takut. Apa dia takut? Dia takut, ya Allah, jangan kau tarik benda baik yang aku buat ni. Lalu dia ingat kepada Allah. Dia pun terus, ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sekarang kita dapat mengucap, takut pula, na'udzubillahi min zalik. Allah cabut iman saat akhir hidup kita. Lalu kita rasa takut kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Saya tak tahu bagaimana akhir saya dan tuan-tuan juga tidak tahu bagaimana akhir tuan-tuan. Cuma kita sebagai hamba, kita menginginkan dan mengharap akhir kita biarlah akhir yang baik. Allah dah tunjuk depan mata kita banyak, tuan-tuan. Lalu kita yang ada iman di dalam hati kita dan qalbun kita, lalu kita akan kata apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tolonglah ya Allah. لو أتى الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang menggebu pada hati para murid. Bagi siapa yang dikehendakinya, Allah hendak, Allah bagi. Allah tak hendak, Allah tak bagi. Siapa yang Allah hendak, Allah bagi. Siapa yang Allah tak hendak, Allah tak akan bagi. Hebatlah macam mana sekalipun, tapi Allah tak hendak, tetap Allah tak bagi. Yang kita takut, tuan-tuan. Itu jiwa kita.
hati kita sentiasa mengharap kepada Allah Rabbul Izzah. Lalu ketika Allah ini menghendaki kita kepada kebaikan, lalu menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan. Allah beri kita kekuatan, Allah dorongkan kita kepada jalan kebahagiaan. Mana jalan tu tuan-tuan? Jalan syurga Allah. Inilah jalannya. Tak ada jalan lain. Kita buat semua benda ni tuan-tuan, buat kita nampak syurga je. Dan nampak syurga ya tuan-tuan. Sahabat dulu, bila dengar gendang perang tuan-tuan, mereka ni nampak syurga. Lepas tu mereka terjun daripada rumah-rumah mereka, kekuatan mereka adalah jannah Allah. Lepas tu nak dapat syurga ni sakit. Sakit nak dapat syurga. Sakit nak dapat syurga. Penat nak dapat syurga. Ya. Lagi-lagi zaman sekarang tuan-tuan. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Tadi saya bersembang dengan yang berbahagia Ustaz Haslin. Aslin Bollywood. Ustaz dia kata, sekarang ni dia kata, kalau orang nak cilakakan kita, Ustaz, ujung jari je. Lagi-lagi sekarang tuan-tuan, sudah ada satu program nama dia apa? AI. Boleh tiru muka tuan-tuan, boleh tiru suara tuan-tuan, boleh buat apa je dengan muka tuan-tuan, dengan suara tuan-tuan. Tuan-tuan yang pakai jubah, pakai serban ni, dia boleh buat tuan-tuan pakai seluar pendek. Muka tuan-tuan, suara tuan-tuan. Sebab itu, nak bagi tahu, saya cakap dengan Ustaz Aslin, saya kata, takut Ustaz zaman ni. Takutnya Ustaz zaman. Cuma kekuatan umat Islam itu di mana tuan-tuan? Inilah dia. La haula wa la quwata illa billah ini tadi. Kekuatannya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Orang boleh letak tuan-tuan, muka tuan-tuan, suara tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan situasinya sedang berbuat maksiat. Hakikatnya bukan tuan-tuan. Ini yang dipanggil akan program yang benda baru ni, AI ni tuan-tuan. Suara sama macam tuan-tuan. Saya baru ni, orang tanya saya, Ustaz, berapa ringgit Ustaz jual ubat mata? Dia kata saya jual ubat mata tuan-tuan. Suara-suara Ustaz, muka-muka Ustaz yang iklankan ubat mata tu. Saya kata saya tak pernah jual apa-apa. Saya bukan ahli perniagaan. Saya dah cuba meniaga. Tapi saya tak boleh meniaga. Tuan-tuan tahu saya meniaga macam mana? Saya meniaga 2 tahun tuan-tuan. Habis modal saya 40,000. 40,000 tu saya top up barang. Barang kedai tu saya top up. Bukan untung. Orang datang, pakcik, saya suka barang ni, tapi saya tak ada duit. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Suka ke tak? Suka. Saya bungkus bagi, buat balik. 2 tahun saya meniaga macam tu lah tuan-tuan. Asal orang suka tak ada duit, saya bungkus bagi, buat balik. Ada satu makcik tua ni, dia kata, Dek, saya baru pindah rumah. Dapur tak ada, kuali tak ada, periuk tak ada, barang dapur tak ada. Saya tanya dia, makcik duduk dengan siapa? Saya duduk dengan cucu saya seorang. Makcik ada duit tak? Ada RM50. Tahun tu tahun awal 2000 tuan-tuan. RM50 kira besar lagi tu. Tahun awal 2000. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Saya bungkus semua keperluannya. Masa tu saya meniaga tuan-tuan.
Saya bungkus semua apa yang dia nak, saya bagi. Makcik ambil lah. Doakan saya jadi orang baik. 2 tahun je saya bertahan tuan-tuan. Kemudian saya tutup kedai. Dah tak ada duit nak beli barang lagi. Kedai itu saya sewa dengan pemiliknya seorang Cina. Apa pemilik kedai itu bagi tahu saya? Bila saya kata, Tokek, saya mau pulang balik you punya kedai. Haji dia kata. Boleh tak Haji sambung lagi? Saya kata sambung apa? Saya tak berniaga. Saya tak pernah jumpa penyewa baik macam Haji. Saya patut bayar sewa tuan-tuan 31 hari bulan. Selama 2 tahun tak pernah sampai tarikh 31. 28 saya dah bayar. Saya tak pernah jumpa lagi penyewa macam Haji. Belum sampai hari bulan, sudah bayar sewa. Tak pernah tak bayar tiap-tiap bulan. Saya cakap dengan dia, saya tak boleh berniaga sebab ketentuan saya bukan sebagai seorang peniaga. Sebab takdir kita ini telah ditentukan oleh Allah. Ya. Itu jaga tuan-tuan. Itu saya kata kena doa. Benda ni tak nampak apa-apa kan? Yang saya bagi tahu ni macam tak ada apa-apa kan? Rupanya kita sedang berada dalam satu zaman fitnah yang besar. Saya cakap dengan Ustaz Aslin tadi, takutnya Ustaz. Takut tak takut, kita sedang berada dengan zaman tu. Maka umat Islam ini ad-doa silahul mu'minin. Inilah jalan dia tuan-tuan. Sebab kita sedang berada pada fasa itu. Ya, tapi orang ingat dah tak ada apa-apa Ustaz, tak ada apa-apa Ustaz. Ya. Saya rasa takut tuan-tuan. Apa jalan kebahagiaan? Saya nak berhenti dah tuan-tuan. Ada 2 perenggan. Ini pun saya baru baca satu perenggan ini je. Saya baru baca ni je. Ya. Kita sebab kita 2 bulan sekali. Ya. InsyaAllah 20 tahun habis kot. InsyaAllah. Tapi saya rasa saya habis dulu daripada kitab ni habis. Ya. Ada. Apa dia jalan kebahagiaan? Musannif sebut jalan iman dan ibadah. Dan penghapusan segala bentuk gambaran dan kebiasaan, yakni mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allah jaga kita daripada kita mengikut kehendak nafsu yang tak pernah kenyang. Ya. Nafsu ni nak rehat. Kebiasaan orang gitulah kan. Nak rehat. Ya. Ya. Nak seronok. Bila benda tak seronok, orang tak maulah tuan-tuan. Mengaji ni tak seronok tuan-tuan. Mana seronok mengaji? Kan? Dengar ustaz ni bercakap, mata dah mengantuk. Kan? Tak seronok tuan-tuan. Mengaji ni tak seronok. Rupanya yang tak seronok itulah janjinya syurga. Mengajar ni tuan-tuan tak seronok tuan-tuan. Tak seronok. Ya. Rupanya janji orang yang mengajar ni dalam keadaan yang ikhlas syurga. Tak seronok tuan-tuan. Ya. Tapi benda yang tak seronok di dalam dunia itulah kebahagiaan. Jalan kebahagiaan. Jalan yang baik yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Jadi insya-Allah setakat ni je pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak dengan Masjid Pengadang Baru kerana terima saya. Cumanya jika saya tak betul, tuan-tuan datang tegur saya, Ustaz, apa yang Ustaz cakap ni tak betul Ustaz. Ya, tuan-tuan datang tegur saya, ya. Takut kalau tuan-tuan tak tegur, nanti kita sama-sama tak betul. Ya. Dahlah saya tak betul, tuan-tuan tak tegur pula. Jadi semua jadi tak betul. Ada tuan-tuan tegur, Ustaz tak betul ni. Nanti bulan 2 bulan lagi Ustaz betulkan. InsyaAllah. Ya. Sebab kita muzakarah aja. Ya. Baik tuan-tuan, mohon ampun, mohon maaf.
Tuan-tuan doakan saya agar diberikan kesihatan yang baik, dan saya doakan tuan-tuan juga, ya, diberikan kesihatan yang baik, ya, dan kita dapat mati dalam iman, dalam Islam, istiqamah dalam kasih sayang Allah. Baik tuan-tuan, untuk akhirnya saya ingin bercakap tentang di edisi Dauratik Dakwah Center di Gemuruh. InsyaAllah tuan-tuan, Dauratik Dakwah Center di Gemuruh, kita membuka fasa yang pertama untuk pembinaan asrama, iaitu fasa untuk kita buka lot wakaf, iaitu satu lot RM50. Dan kita buka fasa yang pertama ini sejumlah 2,000 lot untuk kita siapkan lantai bawah dan tiang asrama tersebut, sebab kita nak mula gerakkan pembinaan asrama itu. Dan tuan-tuan tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang nak sama-sama kita untuk membangunkan asrama itu. Pada fasa yang pertama ini kita buka 2,000 lot dan satu lot dengan jumlah RM50 tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan jika siap madrasah kita, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semualah. Saya pun sering bercakap dengan tuan-tuan, ya, jika siap kita dapat buat amal baik untuk semua orang, itu aja, bukan kerana lain. Saya selalu bercakap, saya buat ni kerana untuk saya mati, itu aja. Ya, bukan untuk hidup. Tak ada apa pun ada nama di dalam dunia. Ya, tak ada apa pun ada kemuliaan di dalam dunia, tapi kita hina di akhirat. Ya, kita tak nak tuan-tuan. Kita ada nama dalam dunia. Orang sebut nama kita. Tapi di akhirat tak ada siapa pun kenal kita. Ya, seorang pun tak kenal kita. Yang paling malang, kalau Nabi pun sampai tak kenal kita. Yang tu kita takut. Kita masyhur di dalam dunia. Tetapi kita ini tak disebut pun besok di akhirat. Ya, seperti mana yang disebut oleh Nabi, ada beberapa golongan yang akan disebut-sebut besok di padang mahsyar, dipanggil-panggil dengan penuh kemuliaan. Kita nak yang tu je tuan-tuan, kita tak harap benda lain pun. Ya, tuan-tuan tolong doakan insya-Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tolong pimpin kami. Tolong pimpin perkataan kami. Tolong pimpin hati-hati kami. Tolong pimpin amal tubuh badan kami kepada jalan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika kami buat salah, tolong tegur kami. Tolong perbetulkan kami. Tolong pimpin kami ke jalan Engkau yang lurus. Ya Allah, jika kami sakit, tolong jadikan kami redha dengan sakit yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kesihatan, ya Allah. Kami mohon agar Kau sihatkan kami. Dan dengan sihat itu, jadikan kami dapat buat banyak kebaikan. Kami dapat perbetulkan kesilapan kami. Kami dapat jadi orang baik. Kami terus dapat mengingati kesilapan kami dengan sihat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami sihat, tapi kami tidak boleh perbetulkan kesilapan kami dan menuju ke jalan Engkau yang lurus, tolonglah berikan kepada kami pimpinan-Mu, ya Allah, petunjuk-Mu, ya Allah, dan belas ihsan-Mu ke atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami angkat dua tangan kami. Tolong kasihani saudara se-Islam kami yang sedang ditimpa kesusahan banjir, ya Allah, di negara kami, ya Arhamar Rahimin. Mudahkan urusan mereka. Tolong surutkan air-air banjir, ya Allah, yang sedang menimpa saudara se-Islam kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolong pelihara akan balak banjir itu ke atas negeri kami, tempat kami, kampung kami, halaman rumah kami, dan selamatkan kami, ya Allah, daripada ketentuan yang tidak baik itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika perkara yang Kau berikan, bala yang Kau turunkan di tempat kami dan di tanah air kami ini, ya Allah, disebabkan kesilapan kami, disebabkan kesalahan kami minta ampun, ya Allah.
Kami minta maaf ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Kami minta maaf ya Arhamar Rahimin. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.